Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita baca ayat start huraian kita sampai ke ayat yang ke-27. Tapi kita baca ni start 27 sampai ke 30. Kita baca start sini dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحل لكم الأنعام وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Okay. Tafsiran kita sampai kepada 27 2 minggu lepas. Hari ini kita mula dengan terjemahan dan huraian 28. Ayat 27
Wa'adzim finnas tadi ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim supaya seru manusia mari mengerjakan haji, yaitu rijalan wa ala kulli dhamir, mereka itu akan mari dengan berjalan kaki ataupun naik kenderaan unta yang kurus. Jadi kita dah dengar 2 minggu lepas Nabi Ibrahim duduk atas bukit itu, dia seru dan berkat seruan dia lah sampai hari ini orang berduyung mengerjakan haji. Itu ayat 27 kan. Ayat 28 ni sebut liyashhadu mana fi alahum. Bila kita mari bekerja haji itu, gapo dia yang boleh kita menyaksikan ialah supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang susah yang fakir miskin. Baik. Jadi huraiannya, mereka akan datang menyahut seruan Nabi Ibrahim untuk menyaksikan pula faedah atau keuntungan yang akan mereka peroleh di dunia berupa perniagaan dan saling mengenal antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Baik. Di samping buat kerja haji, kita laksanakan segala perintah fardu haji, wajib haji, orang panggil nusuk, kerja-kerja haji itu. Dia sebut sini ada faedah lain, faedah dunia. Yang pertamanya perniagaan. Kerana kita pergi Mekah kan, jadi bumi Mekah tu, orang-orang yang duduk Mekah tu boleh tupai seni belakang tak? Dia berniaga. Itu faedah dunia tu, perniagaan. Dan kita pun kalau kita bawa barang boleh pergi jual juga. Tapi jarang dah lagu tu nya. Ia nampak sangat faedah dunia orang situ. Orang petani, orang Indonesia, rakyat Arab Saudi sendiri tak usah kira lah. Banyak menampak dia boleh kita pergi kat dia. Jadi Tuhan sebut benda lagu tu. Yang keduanya ta'aruf dia panggil. Saling kenal mengenal antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Walaupun kita pergi sana tak cara muaku, kita cara popok kita. Tapi sebenarnya tujuan dia berhimpun, dipanggil perhimpunan yang paling besar dalam dunia, perhimpunan umat Islam. Tidak ada perhimpunan sebesar perhimpunan haji. Tuhan buat pencipta kita di berbagai bangsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uba. Dan kami jadikan kamu berbagai bangsa. Situ baru boleh terjemuh berbagai bangsa. Syu'uban. Dia kata jamuk situ. Syu'uban, berbagai bangsa. Tapi nyogi terjemuhnya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari pelbagai jantina. Dia kira ya pelbagai jantina. Sebenarnya Tuhan tak sebut pelbagai jantina. Min dzakarin wa untha. Dua je dia sebut, daripada lelaki dan perempuan. Dah. Tapi dia pergi terjemuh. Mula-mula tu pelbagai jantina. Pelbagai jantina ada ke jantina yang ketiga? Macam meh-meh nak iktiraf LGBT. Kau? Tak? Hak ponde, hak gapo dia macam-macam. Hak tino jadi jatan, jatan jadi tino. Sebab tu dia terjemah pelbagai jantina. Tak ada orang terjemah. Pelbagai ni bila lebih pada dua. Kan? Tuhan sebut dalam Quran, dia tak kata pelbagai. Min dzakarin wa unsa, daripada jatan dengan tino. Hal lepas pada tu baru waja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami jadikan kamu pelbagai bangsa dan puak. Baru pelbagai tu. Bahasa Melayu, Cina, Keling, macam-macam dah.
Walaupun tidak sengaja nak buat sepamih nak kira begitu. Tak? Macam minat aja benda-benda lagu tu. Tak? Baik. Jadi bila Tuhan buat berbagai bangsa, berbagai turun, berbagai kabilah, berbagai puak, tujuannya lita'arafu, supaya kita boleh mengenal antara satu sama lain. Cerita. Akhir sekali dia sebut, bila mengenal, tidak ada lebih. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu bukan bangsa Arab, bukan bangsa Cina, bukan Melayu, bukan Pakistan. Tak ada bangsa di dunia ni, tak ada siapa dia lebih kurang illa bittaqwa. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Siapa dia paling takwa? Orang India apa kalau dia bertakwa, dia boleh jadi lebih pada orang Arab. Orang Cina kalau dia lebih bertakwa, dia lebih pada orang Melayu. Hitungnya Tuhan, penilaian Tuhan duduk di takwa. Takwa ni lagu mana? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Setara mana dia boleh jaga suruhan Tuhan, setara mana dia boleh elok daripada teguhan Tuhan. Maka itulah orang paling bertakwa. Nabi sebut sendiri, dia bimbang takut orang Arab ni bangga kerana dia ni keturunan Arab, keturunan Nabi. Nabi kata la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan bangsa Arab ke atas bangsa lain illa bittaqwa. Mereka dengan takwa. Takwa hak pakai kijat. Jadi kita pagi petang siang malam ni nak polish itulah, nak biar jadi takwa semoti. Sebab bergerak terpakai kerja sisi Tuhan, Tuhan tidak nilai keturunan, tak nilai benda lain, dia nilainya dengan takwa. Lah ni sibuk di Indonesia lah ni kan, pakat nak mengaku keturunan Nabi. Tuk balas sama pok dia hak orang sebuah satu pihak ni nak tahu keturunan Nabi teh DNA. Tak si pula. Dia ada satu keturunan dia panggil Ba'lawi. Tu biar dia pula. Dia kata Ba'lawi ni bila tengok silsilah bukan keturunan Nabi. Dia habis teh dah. Nak sangat mengaku keturunan Nabi ni. Sebab apa? Nak suruh orang puja dia. Siapa dalam video tu, kalau siapa dia tidak kasih kepada puak-puak habaib. Dia panggil puak-puak habib ni, habaib. Dia kata sia-sia hidup. Siapa dia sebut ada dalam video tu, dia kata orang ni tu, dia kata dia ni teruklah, dia kata bahasa Indonesia dia panggil berantakan, maknanya kocak kacir, semua yang tak tahu mana puasa, tak tahu mana buat maksiat. Tapi kerana dia kasih kepada habaib, dia kata dia mati. Bila dia mati, dia kata Habib gapo disebut nama tu, mari jumpa dengan dia sebelum ke bumi, dia suruh buka balik jenazah tu. Hak tu apa ni, hak kapen dah tu, buka kain kapen, dia tulis surat. Dia pun pesan ke mayat tu, kalau muka nakir mari tak sejawab gapo, tunjuk surat dia. Recommend daripada dia kecek gitunya, hak berasa muskilnya, hak jub dengar tu. Bila hak dia royak tu Allahu akbar takbir, bukan kata belawak dak. Nah. Ni cerita orang puak Habib belakang. Dia kata dia pergi kubur. Pergi kubur tu dia kata 300 tahun mati dah. Assalamualaikum ya Said gapo dia panggil. Tiba-tiba hak dalam kubur 300 tahun tu terbelah kubur, dia kata waalaikumsalam, holo tangi jabat salam. Lepas jabat salam tu kan kubur pun katuk balik. Nak dengar video tu, kita dengar mata video. Mana video ada asal video ni? Hak terbelah dia tu. Mana? Oh ni kau. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Tak bukti tak? Bila aku tak ada dia kata. Kubur tu terbelah, dia follow tangi.
Dia hola tangan, dia kata, lepas tu, jawab salam tu kan, cium tangan, katu balik. Supaya cerita Popeye, cerita kartun. Dia begini ya. Sebelum nak semuk, nak tahu betul salah ya. Kalau bunyi bodoh tu bukan agama tu nak ya. Sebelum kita tanya ustaz betul ke tak nak tanya hukum ke apa. Kalau nampak kita kelih dengan fikiran kita, kalau bodoh tu kan bukan agama. Cita-cita pelik tu tak ada muka lagu tu. Mana? Jadi bisa pula dia. Punah jalan. Cuma kita bimbangnya takut penyakit ni yang menarak mari negeri kita. Mudah lagi ramai orang minat, benda-benda pelik. Nah. Okey. Baik. Itu cerita dia. Cerita keuntungan dunia sebut tadi tak. Keuntungan akhirat pula ialah berupa pahala yang besar. Memang haji. Kita pergi buat kerja haji. Kalau haji yang memberur, dia sebut situ seperti kita dia baru lahir. Kawaladat ummuh. Supaya budak yang baru lahir. Cuci dosa dia. Binatang ternakan pula disembelih korban pada hari-hari tertentu, iaitu pada hari raya haji dan hari tasyrik. Hari raya haji, hari tasyrik. Itu boleh menafak, boleh makan, apa. Banyak benda lah. Pergi Mekah ni. Letih kot mana pun kalau kita tanya orang pergi buat haji kau. Dia cerita-cerita tu banyak cerita gembira. Suka tak? Suka pergi Mekah. Baik, ayat 29 pula. Thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah. Baitullah ni Kaabah yang tua sejarahnya itu. Apabila selesai mengerjakan ibadat haji, hendaklah mereka membersihkan diri daripada kekotoran yang ada pada badan mereka. Jadi simbolik kepada nak cuci bersih zahir batin ialah tahallul, bercukur. Tak? Kita pecah kain ihram itu maknanya kita cuci segala dosa-dosa. Baik, kerja haji ni ialah satu kerja yang orang panggil kita serah betul-betul kepada Tuhan. Nak royak mana bila sebut ibadat perintah Tuhan walaupun otak tak boleh terima apa sebab buat lagu tu, apa lagu ni tu, itu asalkan benda tu betul mari daripada perkhabaran yang Nabi bawa, maka nak tak nak kita tu orang panggil ta'abbud. Banyak benda dalam agama kita ni, ada benda kita boleh tanya, ada siapa perikat. Bila siapa kepada perintah Nabi orang tak tanya. Kalau orang lain pada Nabi kena tanya. Bapa tok guru suruh buat lagu ni? Bapa ustaz suruh buat lagu ni? Kena tanya. Nabi orang tak tanya. Ya? Macam Sayyidina Umar kata, kalau sekiranya aku tidak tengok Rasulullah cium Hajarul Aswad, kalau bahasa Kelantan kita tabat lilah, aku tak cium. Cium buat gapo dapat ke batu. Tapi oleh kerana aku tengok Nabi cium, maka aku pun cium. Pasal apa? Ini panggil ta'abbud. Kita tak payah tanya kalau dia Nabi. Nabi dengan Tuhan aku tak tanya. Lain pada ni wajib kena tanya. Takut dia metang lah ke lain. Inilah dia tak siwi kita tanya ni. Dia kata, kalau tanya hujah, betul tangan wim menapa. Pasal apa? Dia nak kenal lah ke lain. Kalau tanya hujah, dia tak dibawa benda tu rapat ke Nabi. Ini masalah. Pokok tu lebar ni jadi masalah. Dah. Apa tak boleh tanya? Kena tanya. Kita boleh royak mari mana hadis mana. Rapat ke Nabi, rapat Tuhan, tak apa. Ya. Sebab tu dia tu bik cerita. Kalau hamba tengok tok guru hamba teng kiri, Rasulullah teng kanan, nescaya hamba tu tok guru. Tidak kepelik ni. Ni ajaran sesat dia panggil. Tak? Tengok hadis Nabi lagu ni, tapi hak tok guru buat, ustaz buat lagu ni. Kena turut ustaz. Siapa ajar lagu tu? Nabi serupa dengan Tuhan.
Hak Tuhan suruh, hak tu Nabi tunjuk. Ajaran saat ni bukan Nabi ajar. Nabi ajar, kalau benar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, manusia ni lah, kalau dia tu dalam keadaan tak betul dengan Allah. Maksiatil khaliq, tidak bermaksiat kepada Allah, tak serupa dengan Allah, tak boleh turu. Situ dia. Jadi benda masuk kepada kerja haji ni kan, banyak benda. Tawaf bakpo 7 keliling, bakpo kita bersaing, gi mari. Sebab main ya, nak dapat main tak? Ibadat haji ni tidak ada ibadat bacaan. Bacaan itu sunat. Tidak ada bacaan sebagaimana sembahyang. Fatihah tu wajib baca, tahiyat wajib baca. Tidak gitu kan? Tapi kerja haji kalau tak reti apa perkara pun boleh buat. Sebab kerja dia kerja buat. Hak orang baca doa, hak tu sunat. Nak royak dah. Tapi kalau tengok sepemain melontar, ambil anak batu tu je, piung. Bapa dia buat juga kerana ta'abbud, turut perintah Tuhan. Banyak ibadat lain. Semua cuba kita tak biasa ibadat. Ibadat kita tahu ialah sabu khuf. Kita mengaji dulu, kalau musim sejuk, kasut kita pakai tu tak payah pecah. Kan? Ambil air sembahyang, masa basuh kaki tu, pakai sapu air atas, ni, atas belakang kasut. Katanya Sayyidina Ali, dia kata, "Lau kana ad-din bir-ra'yi, lakana asfalil khaffi aula bil masi." Kalaulah agama tu pakai otak, nescaya bawah tapak kasut tu perlu basuh berbanding dengan di atas. Muka cuma bawah dah. Tapi dah Nabi suruh di atas. Apa kita buat juga? Ta'abbud. Jawab dia. Kerana menghambakan diri kepada Allah. Itu nak ayat dari agama. Betul tak? Nanti bila nak semayang, bawah ni cuma duduk jejak pasir ke apa ni. Siapa tahu lepas ambil air semayang, basuh, Nabi suruh sapu datang ni. Atas kita panggil atas kasut. Ini atas kasut dah, bukan bawah. Hak cuma mana? Bawah. Sebab tu saya nak kata, kalau pakai kepala otak aku nak basuh bawah. Tapi apa dia buat juga? Sebab Nabi buat. Orang tak batah. Bila Nabi kata lagu tu, itulah ajaran. Sebab itulah kita nak dalam keadaan inilah, kita bila kita nak buat satu ibadat, kita nak tengok sungguh hak Nabi belah mana. Sebab nak turut Nabi, turut hak orang lain royak dalam dua. Kalau demo betul dengan Nabi, kawan turut. Kalau demo tak betul dengan Nabi, kawan tak turut. Jangan lengah buah hak tadi. Hak dia kata kalau tok guru hamba kuk kiri, Nabi kuk kanan, kita turut tok guru. Nak lawan Nabi. Orang tanya dia, "Ustaz, apa kena zikir lagu lain, tidak zikir Nabi aja, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar." Zikir Nabi tak padan dengan kita, dia kata. Kita kena cari zikir lain. Zikir Allah, 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 hu. Apa? Tu baru padan dengan kita. Jadi hak Nabi aja ni tak padan dengan orang. Nampak sangat Nabi tak pandai. Nabi aja membaca gong ni alik pagi, baca gong ni. Tak boleh pakai hak Nabi, dia kata. Tak padan dengan kita. Tu menghina Nabi, orang panggil. Kita nak tahu kalau jenis bahasa ngaruk mengajar ni kan, dia start daripada awal sampai akhir, nak dengar ayat Quran sepatah ke, nak dengar hadis ke, dia tak bunyi. Royak dengan mulut gini, tok guru hamba kata gini, orang ulama gini. Ya kita ni dia ajak qala Allah baca ayat Quran, qala Rasul baca hadis. Dah. Ni pelunggu kita ni. Okay. Jadi kalau kita nak tengok orang yang menyapa ke agama, tengok sandaran dia apa. Kalau dia sebut ayat Quran, dia sebut hadis, tu baru dia. Ni main kuk mulu begini. Bulan Safar ialah bulan bala segala bulan sepanjang tahun. Maka ulama-ulama mengatakan sunat bagi kita mandi Safar. Ye majlis fatwa kebangsaan kata benda tu khurafat. Kena, dia kata siapa dia mandi Safar, lepas tu kena bertaubat. Dia kata sunat ke mandi Safar. Pasal apa? Dia tak baca ayat Al-Quran, dia pakai gedah begitu. Apa tak? Baik.
Maksudnya di sini tahallul. Tahallul, gunting rambut itu dipanggil tahallul, iaitu keluar daripada menanggung pakaian ihram. Bila kita sahut pakaian ihram, nawaitul umrah ataupun nawaitul haji wa ahramtu bihi, aku niat haji dan aku berihram dengannya. Bila kita niat saja pakai pakaian tu dengan sendiri, segala benda-benda yang halal selama ni, cabut rambut pun tak boleh, banyaklah patai larang tu, pakai minyak wangi pun tak boleh, banyak patai larang hak duduk dalam, hak selama keninya boleh, tapi bila kita niat ihram jadi haram habis. Sebab tu dia panggil ihram, kita mengharamkan benda yang halal selama ni atas batas tubuh kita. Baik, selama kita berihram tu tak boleh buat, godu tak boleh buat, ajalah patai larang dia. Bila pula kita boleh, cara kita nak keluar daripada ihram itu ialah bertahallul, dia panggil. Gunting rambut. Sudah, bila kita gunting rambut, maka kita bolehlah pakai yang biasa dan kita boleh buat hak kita haram selama kening tak boleh buat masa ihram, boleh kembali buat semula. Faham tak dah? Okay. Itu makna tahallul. Ini adalah kerana orang yang mengerjakan haji akan kelihatan rambutnya mengerban. Dah nak sisir rambut pun tak boleh. Tak? Takut luruh rambut, berdebu, sekiranya tidak membersihkan diri seperti yang disebutkan tadi. Selepas bertahallul, mereka dibenarkan melakukan perkara yang dahulunya diharamkan semasa ihram. Macam sebut tadi lah. Pakai minyak wangi tak boleh, gunting rambut tak boleh, banyak beberapa perkara tak boleh buat masa ihram. Bila bertahallul, boleh kembali buat semula. Dalam ayat tadi disebut pula, ayat ni panjang sikit, kita kita fokus kepada beberapa keratan-keratan dia. Wal yufu nuzurhum, apa makna dia? Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya. Maknanya kemudian hendaklah mereka juga menunaikan nazar yang telah mereka niatkan daripada perkara kebajikan supaya kewajiban itu. Jadi banyaklah, walaupun kita ni tidak berapa nazar lah, mana ada orang nazar. Nazar ni hukum dia sunat, menunaikannya adalah wajib. Duduk situ. Kita nazar, kalau sekiranya segar molek nak pergi jumpa doktor ni, kalau doktor kata, Pak Cik, Mak Cik, oh alhamdulillah, hari ni darah pun molek, gula pun molek, kolesterol pun comel dah. Sebelum pergi jumpa doktor, kita nazar, duk kenali ni. Kalau sekiranya keputusan doktor rakyat comel, aku nak aku nak bewah. Dah. Nak bewah, nak mari di masjid, nak jamu ke apa? Sup cicah roti. Macam baru ni. Kata cikgu Hasan kata dia menazar nak sembelih kambing mari sini. Tapi tak jadi nazar, mungkin tidak dia kata. Dia gilah jumpa doktor, tiba-tiba bila dia kata kalau sekiranya molek keputusan doktor raya, aku nak sembelih kambing, buat mari baik. Dia masa dia sebut tu sunat. Kalau tidak wajib sebut, dia pergi sebut, bila sebut dia jadi wajib. Lepas tu jangan sembahyang sebut. Bila disebut gitu, doktor kata alhamdulillah comel belaka. Kalau tak buat berdosa lah. Nazar. Kemudian wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah yang tua sejarah itu. Dia sebut rumah apa ni tua tak tuanya, dalam Quran disebut Nabi Ibrahim dia buat tak. Nabi Ibrahim ni dulu lagi. Kalau sebut Nabi Musa, Nabi Gapo, dia dulu lagi Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail buat. Dia kalau mengikut setengah tafsir itu, dia kata asas ia buat tu, dia kata Nabi Adam lagi buat. Nabi Adam tak dah asah lama tak lama. Sebab itulah dia kata rumahnya tua. Rumah pertama untuk manusia beribadat. Dan surah Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibina untuk manusia beribadat ialah di Mekah, iaitu Baitullah. Sebab itu disebut sejarah tua.
Diwajibkan mengerjakan tawaf ifadah pada hari raya Korban selepas melontar jamrah Aqabah dan selepas bercukur. Ini orang panggil tawaf wajib. Tawaf ni ada tiga. Ada tiga macam tawaf ni. Nombor satu, bila orang sebut tawaf, ada tiga jenis tawaf. Gapo tawaf? Keliling Kaabah. Keliling Kaabah, 7 keliling. Ini pun satu benda yang kita kata bapaknya suruh keliling 7. Lepas tu tak ada gapo satu jalan pusing. Siapa takut wak pula dah. Siapa 7 keliling. Benda tu betul-betul turut perintah Tuhan. Apa sebab? Sebab tak tahu. Perintah Tuhan. Tuhan suruh keliling. Baik, bila sebut tawaf ni, dia ada 3 jenis. Nombor satu dia panggil tawaf kudum. Kudum ni maknanya kunjungan, selamat datang. Iaitu tawaf semasa mula-mula sampai ke Masjidil Haram sebagai memberi hormat selamat datang kepadanya. Tapi biasanya kita ni bila kita pergi, kita buat umrah selalu. Jadi sambil-sambil itu bila kita niat umrah masuk Mekah tu, kalau kita mari daripada Madinah tu kita pakai ihram dah tu, kita niat nak buat umrah, kita masuk tu kita tawaf kerana umrah tak. Tapi kalaulah orang yang masuk ke Mekah tidak buat umrah, kata rakyat Saudi sendirilah, bila dia sapa di situ, maka dia tawaf kudum, tawaf sunat. Baik. Tawaf lagu mana? Tawaf ni dikerjakan 7 pusingan. Sesemua orang tahu belaka, bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir di situ juga. Kalau di Mekah tu dia buat lapu warna hijau. Jadi kita duduk di Hajarul Aswad, kita tengok. Ni tahu dia buat lain. Nak mula situ. Orang niat situ jangan kalau kita tawaf sama. Jadi payah semua siapa situ nak lalu. Dia duduk berhenti situ. Tak. Buat istilah lagi dia buat niat tu kak. Lamanya berapa lama nak boleh situ dah. Jadi ramah situ, toko situ. Jadi start daripada situ, pusing sebanyak 7 pusingan. Ini bagi siapa dia biasa gitu, dia boleh gambar lah bendanya lagu mana. Hukum tawaf kudum adalah sunat. Dia tidak wajib. Tawaf apa dia panggil? Tawaf kudum. Yang kedua dia panggil tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini ialah tawaf menjadi rukun haji. Ini wajib. Setelah dia bermalam di Arafah tu, dia wukuf di Arafah, dia masuk ke Mina, dia melontar jamrah Aqabah, maka dia pergi ke Mekah. Masuk daripada Arafah, daripada Mina, dia pergi ke Mekah kerana nak tawaf. Tawaf tu dia panggil tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Dan satu lagi ialah tawaf wada'. Tawaf wada'. Wada' ni makna selamat tinggal, goodbye. Iaitu tawaf kerana memberi penghormatan selamat tinggal. Biasanya kalau kita nak balik ke Malaysia, sama ada kita buat umrah ataupun haji, kita pergilah masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf. Tawaf apa? Tawaf wada'. Hukumnya wajib bagi sesiapa yang hendak meninggalkan kota Mekah. Jadi hak sunatnya tawaf kudum saja sunat. Tawaf wada' juga wajib. Jika tawaf wada' tidak dapat dilakukan, kenalah membayar dam dengan menyembelih kambing. Seekor kambing kena bayar dam. Perempuan lagu mana yang datang haid diharuskan meninggalkan tawaf wada'. Selalu hijau tu tawaf wada'. Orang tino hak mari haid kan, tanya orang nak klik tu, alah dia pun uzur nak balik dah, nak naik kapal terbang dah. Pas lagu mana kita mari haid, tak apa, dibenarkan. Bagi orang lelaki wajib, kalau tak tawaf wada' kena bayar dam. Adapun lafaz al-baitul atiq dalam ayat tadi, maksudnya ialah Kaabah atau Baitullah, iaitu bangunan yang telah dibina sejak dahulu kala, kerana itulah mula-mula rumah dibina untuk menyembah Allah bagi manusia. Supaya hal kita dengar tadi, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah
Rumah pertama yang dibina untuk manusia buat ibadat ialah Baitullah di Mekah. Ia dinamakan Al-Atiq. Asalnya daripada itqun, maknanya bebas. Bapa dia Kaabah dibangun sebagai Atiq, maknanya dibebaskan dari perbuatan ganas ia hendak merubuhkannya. Atau kerana tiada siapa yang memilikinya kecuali Allah. Bapa dia bernama Baitul Atiq. Allah selamatkan daripada tentera Raja Abraha. Ingat tak? Dan cerita ni dirakamkan melalui surah Al-Fil. Bukan cerita dongeng, itu cerita yang sahih. Abraha daripada Habsyah lah. Dia nak runtuhkan Kaabah. Ni berlaku pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi dikatakan lahir pada tahun gajah. Okey? Nabi lahir pada tahun gajah. Pasal apa? Tahun itulah Abraha serang kota Mekah. Dia nak putus Kaabah. Sebab dia cemburu, dia tengok orang duk kunjungi Kaabah. Dia buat tempat-tempat pelancongnya, tempat dia tak laku. Sebab tu jadi cerita dia, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah lakukan kepada tentera bergajah? Itu cerita. Sebab itulah, jadi bila Abraha nak pergi serang tu, dalam ayat tu disebut, mari wa arsala alaihim tayran min ababil. Allah hantarkan dengan sekawai burung, mari tarmihim bihijaratin min sijil. Maka dia tahuk batu dia tu, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah dia supaya daunnya makan dulak. Jadi tak berjaya nak setuh pun Kaabah. Jadi Kaabah ni dibebaskan daripada perbuatan ganas. Sebab tu dinama Al-Baitul Atiq. Maknanya rumah yang dibebaskan. Faham tak? Okey. Tahun itulah juga Nabi dilahirkan. Nabi lahir, bila Nabi lahir, tarikh Nabi lahir tidak ada yang muktamad, tidak ada yang sahih, sehingga ada 10 pendapat. 12 Rabiul Awal tu ialah tahun Nabi mati. Kita ingat molek dah. Nabi lahir 12,000 awal tak boleh kata gitu, sebab ada mengikut tafsir, kalau tidak silap Ibnu Katsir kata ada 10 pendapat. Ada kata bulan ni, ada kata hari tu, ada kata hari. Jadi benda yang tidak tepat ginilah. Sebab itulah dari segi orang yang mendalami benda ni, dia kata kita merayakan Maulidir Rasul itu sebenarnya. Sebab itulah perayaan Maulidir Rasul itu zaman sahabat dia tak ada buat. Turun mari zaman Imam Pak Mazhab pun tak ada. Sebab kita ada buat lah ni perayaan. Sebabnya tak tahu bila. Tidak ada hari tarikh yang tepat. Bila berlaku perayaan Maulidur Rasul itu dibuat oleh kerajaan Fatimiyah, iaitu kerajaan Syiah. Kalau nak kira ke sejarah Maulidur Rasul ni tak comel, dimulakan oleh orang Syiah. Tak orang tahu belakang. Ya. Jadi ada penulis dia sebut, dia kata sengaja orang kafir ni dia besarkan Nabi lahir sama dengan tarikh wafat dia, 12 Rabiul Awal, seolah-olah dia nak suruh orang merayakan kematian Nabi. Apa dah? Betul juga dia, pendapat dia. 12 Rabiul Awal itu betul Nabi mati, tapi Nabi lahir ada 10 pendapat. Jadi benda tak tepat gini, kita nak meraya lagu mana? Okey. Ayat 30. Kena taruh minggu depan ni bunyi